Baik, seterusnya, antara fokus negeri di bawah bayu petang ini, Majlis TVET Sabah berkukuh ekosistem latihan teknikal pacu keboleh pasaran graduan. Langsung bersama Enisia Dollars di Kota Kinabalu, silakan. Ya, Farhatul, Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Sabah mampu pacu keboleh pasaran graduan ke arah pekerjaan berimpak tinggi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinwar berkata majlis tersebut akan berfungsi sebagai entiti penyelaras dasar dan hala tuju TVET di negeri ini seterusnya memastikan latihan ditawarkan relevan dengan kehendak industri. Majlis TVET Sabah diaspirasikan daripada 4 dokumen strategik utama negara dan negeri iaitu Matlamat Pembangunan Mampan 2030, Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030, Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga dan Pelan Hala Tuju Sabah Maju Jaya 2.0. Datuk Haji J berucap merasmikan pelancaran Majlis TVET Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Syahelmi Yahya. Majlis TVET Sabah merupakan komitmen kerajaan negeri untuk memperkukuh ekosistem latihan teknikal menyelaras lebih 160 institusi TVET di seluruh negeri dan memastikan setiap graduan yang dihasilkan benar-benar bersedia menghadapi cabaran dunia pekerjaan. Datuk Haji J turut menyeru golongan belia negeri ini agar membuka minda dan melihat TVET sebagai pilihan utama membina masa depan yang cerah, bukan sekadar laluan alternatif. Turut berlangsung majlis menandatangani memorandum persefahaman antara JPSM dengan TWI Teknologi. Disaksikan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Skop kerjasama tertumpu kepada latihan dan pemeriksaan serta perkhidmatan berkaitan bidang kimpalan praktikal, kimpalan plastik, kimpalan dan ujian tidak memusnahkan NDT. Kerajaan negeri menyambut baik program Satu Rumah Satu Siswa yang diperkenal di Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Kapur Kudat bagi memperkasa aspek pendidikan di kawasan itu. Exco Agama dan Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata sekiranya berkesan pelaksanaan program tersebut akan diperluas ke kawasan lain. Datuk Dr. Muhammad Arifin yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi menyatakan demikian selepas melancarkan program berkenaan di Kudat. Saya akan melihat idea ini dan sekiranya sesuai dan berkesan, kita akan wujudkan di beberapa, akan buat percubaan di beberapa tempat lagi. Karena yang saya lihat tadi bahasa Inggrisnya sangat baik dan kecemerlangan dalam bidang matematik dan sains juga sangat baik. Sementara itu, Adun Tanjung Kapur Datuk Ben Chong berkata, idea mewujudkan program ini semata-mata ingin mengeluarkan lebih ramai penduduk daripada kepompong kemiskinan. Saya rasa ada keperluan kita untuk memperkasakan pendidikan supaya pada masa yang akan datang keluarga ini akan keluar daripada belenggu kemiskinan. Program Satu Rumah Satu Siswa ini dimulakan sejak 2023 sebagai intervensi awal terhadap persiapan untuk peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM di kawasan Dun Tanjung Kapur. Terdahulu, Datuk Dr. Muhammad Arifin menyerahkan sumbangan keuangan berjumlah RM930,000 kepada Pejabat Pendidikan Daerah PPD dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Jahins Daerah Kudat. Penduduk Ranau bakal menikmati bekalan air lebih stabil apabila projek loji rawatan air LRA baharu di Lohan siap Ogos depan. Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, projek bernilai RM62 juta itu merupakan usaha jangka panjang kerajaan negeri untuk menyelesaikan isu air di Ranau khususnya selepas gempa bumi pada 2015. Selain berperanan sebagai loji sokongan ketika banjir, loji baharu itu juga akan meningkatkan kapasiti bekalan air terawat di Ranau, terutama di kawasan Lohan dan Pekan Ranau. Ia sekaligus menghapuskan stigma bahawa Ranau sering mengalami gangguan air ketika banjir. Air bersih dan air ini nanti akan ditapis dalam satu loji baru di Lohan dan air ini akan dibekalkan ke Ranau setiap kali loji di Ranau itu terpaksa ditutup kerana banjir.
Datuk Masidi yang juga aduan karanaan ditemui media dalam majlis ramah mesra sempena Hari Raya dan Pesta Kehormatan serta pelancaran Masjid Manjun Fans di Kota Kinabalu. Pelaksanaan projek berkenaan secara tidak langsung memberi kelegaan kepada ribuan pengguna domestik dan komersial di daerah Ranau. Daerah Pinampang bakal menikmati pelbagai projek pembangunan berimpak besar yang sedang dilaksanakan sejak tahun 2023. Ia antara lain melibatkan pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Ahli Parlimen Pinampang Datuk Iwan Benedict berkata, antara projek utama yang giat dijalankan termasuk tebatan banjir di Dongongon, pembinaan jambatan Babagon, naik taraf Jalan Terian Buayan dan pembinaan semula tamu Dongongon. Beliau berucap merasmikan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Pinampang di Buhavan Square, Pinampang. Dato' Iwan yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi turut mengumumkan pelbagai inisiatif keusahawanan yang diwujudkan di Pinampang. Antaranya pembukaan pejabat tekun, Insken, SME Corp serta pelaksanaan geran dan skim untuk usahawan belia dan peniaga tempatan. Mengenai Pesta Keamatan ini, Datuk Iwan berharap ia terus menjadi wadah menyatu padukan penduduk khususnya di Pinampang. Generasi kini perlu menjadikan teknologi moden sebagai medium menyuburkan warisan budaya. Menteri Belia dan Sukan Datuk Elron Alfred Angin berkata, teknologi moden tidak sepatutnya menjauhkan masyarakat, terutama golongan muda daripada akar budaya. Sebaliknya menjadi alat untuk memelihara dan menyebarkan nilai budaya. Ia boleh dilaksana melalui media sosial, dokumentasi digital dan inovasi kreatif. Dato' Elron yang juga adun Suk berucap demikian ketika merasmikan Pesta Keamatan Daerah Suk di Dewan Masyarakat Suk. Teks ucapan beliau disampaikan Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Sofia Eng. Menurut Dato' Elron, antara warisan budaya yang perlu ditonjolkan termasuk seni persembahan tradisional, bahasa ibunda, upacara adat dan sukan rakyat. Program Kembara Ilmu dan Doa Rakyat Sabah untuk Palestin memberi peluang kepada umat Islam di negeri ini untuk mendalami ilmu agama. Dalam masa sama memberi pendedahan luas mengenai situasi semasa yang berlaku di negara Islam. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram berkata, program berkenaan telah bermula 11 Mei lalu dan akan berakhir 25 Mei ini. 25 masjid di 11 daerah terlibat dalam program ini yang melibatkan penceramah jemputan Sheikh Abdul Shaboh Al-Khayali Arifai Al-Husaini dari Syria. Kita membawa di masjid di kampung-kampung dan juga di surau. Kerana kita yakin kita perlu memberi pendedahan yang meluas yang dapat menjalinkan hubungan silaturahim dan pendedahan itu sekaligus dapat dipanjangkan kepada rakyat kita. Mengenai cadangan pewujudan sekolah berasrama penuh antarabangsa Sains Tafiz, Datuk Ruslan memberitahu ianya akan dibawa ke mesyuarat Kabinet Negeri untuk dibincangkan. Beliau optimis cadangan itu membawa ajakan paradigma dalam kalangan umat Islam di negeri ini. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS prihatin terhadap kesejahteraan para guru, khususnya mereka yang bertugas di sekolah kerap dilanda banjir. Pengarahnya Datuk Raisin Saidin menjelaskan walaupun kerja-kerja pembersihan sekolah selepas banjir bukan tanggungjawab guru, namun mereka kerap membantu kerja pembersihan pasca banjir agar sesi persekolahan dapat dilaksana segera. Justru Datuk Raisin berkata, JPNS akan menghantar kertas cadangan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia mengenai pendekatan terbaik yang boleh diambil bagi menyelesaikan isu tersebut termasuk menggunakan perkhidmatan pembersihan bangunan. Kami dalam proses untuk menyediakan satu kertas konsep yang sesuai dan insyaAllah saya akan bentangkan kepada pihak Kementerian Pendidikan. Datuk Raisin mengulas saranan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang mahu tugasan hakiki guru dikembalikan sepenuhnya tanpa dibatasi bebanan lain ketika berucap sempena Hari Guru 2025 di Sarawak. Terdahulu Datuk Raisin menghadiri majlis perasmian bangunan baharu SK Lumat Beaufort yang disempurnakan Timbalan Menteri Luar Negeri Datuk Muhammad Alamin.
Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Farhatul untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Farhatul. Terima kasih, Anisia.